bab mana nak baca, nak sambung? Bab mana? Bukhari. Ya, nak baca Tirmizi, nak tahu Bukhari tu nak sambung baca tu bab mana? Tak dengar? Bab yang ke berapa? Babu tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kana, situ. Aha. Minggu depan. Ya. Sahadis bab tu dah baca balik lah. Mula balik daripada bab minggu depan baca Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sujudil Qur'ani. Bab datang berkaitan dengan sajdatut tilawah, sujudul Quran ay sajdatut tilawah. Sajdah tilawah ni yang masyhurnya di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ada 14 sajdah. Cuma bezanya di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sajdah yang kedua daripada surah Al-Hajj termasuk dalam sajdatut tilawah, dan sajdah pada surah Sad tidak termasuk dalam sajdatut tilawah. Di sisi Imam Abu Hanifah, sajdah tilawah ada pada surah 1 kira sujud tilawah, dan yang ada pada surah Al-Hajj tidak dikira sajdatut tilawah di sisi Imam Abu Hanifah. Dan yang menganggap sajdah tilawah pada surah 1 pendapat daripada Sufyan Sauri, Abdullah bin Mubarak, satu pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Imam Ishaq. Jadi dengan mengambil kira begitu, di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sajdatut tilawah jadi 15 sajdah. Itu juga satu riwayat daripada Imam Malik
Dan juga berkenaan dengan sujud tilawah ni, di sisi jumhur ulama dianggap sunnah, tidak wajib. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, sajdatut tilawah tu wajib. Wajib bagi orang baca Quran ayatus sajdah tu, dan juga orang dengar orang baca sajdatut tilawah juga wajib sujud tilawah di sisi Imam Abu Hanifah. Haddatsana Sufyan bin Waki' قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال, riwayat daripada Abu Darda, dia kata, sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku sujud, yakni sajdatut tilawah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 sajdah. Di antaranya sajdah yang ada pada surah An-Najm. Wa fil bab an Ali wa ibn Abbas wa Abi Hurairah wa ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit wa Amr ibn al-As. Qala Abu Isa, hadithu Abi Darda hadithun gharibun لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال, سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال, سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. Sama hadis ni dengan hadis bab tadi. Wahada, dan ini hadis datang dengan sanad ini Abdullah bin Abdurrahman yang mana sanad yang baca kemudian sanad akhir ini asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedhaifan daripada hadis Sufyan bin Waki' an Abdullah ibn Wahb. Sufyan bin Waki' an Abdullah ibn Wahb ini hadisul bab, hadis mula-mula baca tu, sanad mula-mula baca tu. Jadi maksudnya sanad yang Imam Tirmizi masukkan di bawah terjematul bab, hadatsana Sufyan bin Waki'in akhbarana Abdullah ibn Wahb tu hadis bab tu kalau banding dengan hadis yang menjadi menyokong kepada sanad hadis bab, hadis yang menyokong kepada hadis bab tu lebih kuat, terlebih sahih, terlebih rajih. Uslub Imam Tirmizi seperti ini adalah untuk menguatkan hadis bab tu
biasanya Imam Tirmizi dia masukkan hadis kurang sahih ataupun ada kedhaifan dan sebagainya, dia masuk di bawah terjematul bab sebagai hadis bab. Kemudian dia akan datangkan sanad lain dianggap lebih sahih, lebih hasan, kurang kedhaifan berbanding dengan sanad hadis bab tu. Tujuannya hadis yang dia kemukakan dengan sanad yang lebih kuat daripada hadis bab tu akan menjadi penyokong ataupun penguat bagi sanad kurang sahih ataupun sanad dhaif hadis bab tu. Dengan cara tu hadis bab yang ada kekurangan dalam sanad tu dapat menampung, dan juga asalnya hadis tu sekiranya dhaif dengan sebab ada sokongan tarik lain yang dia masukkan, kemudian tu sanad hadis bab dengan sendiri naik darajat. Kalau sanad hadis tu dhaif, hadis bab tu dengan sebab ada sokongan tarik lain yang menguatkan sanad hadis bab tu, sanad hadis bab ketika tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Jadi dah timbul masalah hadis bab tu tak berapa sahih, dhaif dan sebagainya, tidak boleh amal dan sebagainya. Tidak timbul masalah tu disebabkan dah ada sanad menyokong kepada sanad hadis bab tu. Jadi itulah uslub Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi dia. Dia menguatkan, menaikkan taraf hadis dhaif tu sampai hadis dhaif tu menjadi makbul dan juga diamal di sisi fuqaha. Babun fi khurujin nisa'i ilal masajid, bab berkaitan dengan kaum wanita keluar ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Haddatsana Nasr bin Ali akhbarana Isa bin Yunus an al-A'mash an Mujahid qala kunna 'inda ibn Umar. Mujahid tabi'i kibar, dia kata kami berada di sisi Abdullah bin Umar. Ibnu Umar kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzanu lin nisa'i bil laili ila al masajid, hendaklah kamu benarkan kaum wanita keluar ke masjid pada waktu malam. Mengkhususkan dengan waktu malam ni disebabkan waktu malam ni tersembunyi kerana gelap, jadi tidak nampak kaum wanita lalu pergi mai. Itu sebab Nabi SAW khususkan pada waktu malam tu, benarkan kaum wanita mau pergi sembahyang berjemaah ke masjid. Itu sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Umar menceritakan hadis tu, faqala ibnuhu, anaknya, anak Abdullah bin Umar bernama Bilal ataupun Waqid, dia kata wallahi la na'zanu lahunna, ay la na'zanu lahunna lil khuruji ila al masjid, demi Allah kami tidak akan benarkan kaum wanita keluar ke masjid
yatakhidnahu daghlan ay fasadan, boleh jadi mengambil ataupun menjadi fitnah baginya. Jadi Bilal memandangkan keadaan semasa masa itu tidak sama dengan masa Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW bersabda hadis itu, terasa aman bagi kaum wanita, tidak banyak fitnah wanita pergi mai masjid. Jadi sebab itu Rasulullah SAW benarkan ketika itu. Jadi Bilal ataupun Waqid anak Abdullah bin Umar, dia memandangkan keadaan semasa masa dia tu dah banyak timbul masalah fitnah dan sebagainya. Memandangkan keadaan tu, dia kata kalau dia tak mau benar kaum wanita pergi masjid. Bila anak Abdullah bin Umar jawab, kata kepada Abdullah bin Umar, agaknya bercanggah dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Umar marah sama anak dia. Faqala, kemudian Abdullah bin Umar kata, fa'alallahu bika wa fa'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu dengan engkau dan terus melakukan. Maksud kata-kata Abdullah bin Umar ni, dia kutuk kepada anak dia disebabkan kata-kata anak dia agak bercanggah dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat lain, riwayat Muslim, ada menyebut Abdullah bin Umar marah ketika itu, kata huduh sama anak dia, sampailah dia tidak cakap dengan anak dia sehingga dia mati. Aqulu, seterusnya Abdullah bin Umar kata, aku kata, qala Rasulullah, Nabi bersabda, wa taqulu, dan dia pula kata, la na'zanu, kami tidak mau benarkan kaum wanita keluar ke masjid. Jadi maksudnya Abdullah bin Umar, dia nak bagi tahu sebabnya dia marah dan kata-kata kesat dia keluarkan daripada mulut dia terhadap anak dia, disebabkan anak dia tu jawab bercanggah dengan sabdaan Rasulullah SAW tu. Itulah maksud aqulu qala Rasulullah wa taqulu la na'zanu. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Zainab imra'at Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Khalid, dan semakna dengan hadis bab masih ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah, Zainab dan sebagainya. Ini satu cara Imam Tirmizi di bawah satu tajuk bab. Dia biasanya mau masuk satu hadis, dia tidak akan bawa banyak hadis, dan hadis-hadis semakna dengan hadis bab tu dia akan isyarat dalam wafil bab. Maksudnya semakna dengan hadis bab, masih ada lagi banyak riwayat datang daripada sahabat-sahabat lain, cuma dia isyarat begitu. Kalau kita nak tahu hadis semakna dengan hadis bab riwayat daripada Abu Hurairah, Zainab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Khalid dan sebagainya, itu boleh kita cari dalam syarah Sunan Tirmizi itu. Di situ ada isi. Qala Abu Isa, hadis Ibn Umar hadisun hasanun sahihun. Satu hadis Imam Tirmizi sebut dua nama hasan lagi sahih. Kalau kira-kira tu bila hadis tu sahih tidak kata hasan, kalau kata hadis tu hasan tidak panggil lagi sahih. Tapi istilah khusus di sisi Imam Tirmizi, boleh dia cantum dua istilah tu. Satu hadis dalam masa yang sama dia kata hasan lagi sahih,
itu ada maksud tertentu di sisi Imam Tirmizi. Jangan kita kata Imam Tirmizi salah, mana boleh ta'rif hasan dengan sahih tak sama. Satu hadis dalam masa yang sama nak kata hasan lagi sahih, mana boleh. Imam Tirmizi di segi istilah salah di sini dan sebagainya. Jangan kita bawa ke situ. Kita perlu faham kehendak Imam Tirmizi. Kitab ni dia yang tulis, jadi apa hajat dia, kehendak dia, dia tulis begitu, kita perlu ambil faham. Jangan kita mau kritik dengan setakat kita tahu istilah, 2-3 istilah tu, mau kritik dengan Imam Tirmizi tidak layak. Jadi sebenarnya Imam Tirmizi bila dia sebut satu-satu sanad hadisun hasanun sahihun, maksudnya di sisi Imam Tirmizi hadis ni datang dengan sekurang-kurangnya 2 sanad ataupun lebih banyak daripada 2 sanad. Imam-imam hadis mereka dah hafal satu-satu hadis dengan pelbagai sanad, banyak sanad. Jadi memandangkan hadis tu ada 2 sanad, misalan satu sanad datang dengan sanad hasan, satu lagi sanad datang dengan sanad sahih. Itulah maksud Imam Tirmizi. Dia kata hadis ni hadis hasan lagi sahih. Maksudnya hadis ni mempunyai 2 sanad, satu sanad hasan, satu lagi sahih. Dan juga sesetengah muhaddisin kata dalam satu sanad sahaja juga boleh dikatakan hasan lagi sahih, disebabkan dalam satu-satu sanad ni ada ramai rawi. Sesetengah rawi dalam sanad tu dah sampai tahap rawi sahih, ada sesetengah pula masih tahap di tahap rawi hasan. Jadi bercampur dalam satu sanad rawi sahih dan rawi hasan. Itulah sebab Imam Tirmizi kata hadisun hasanun sahihun tu babun fi karahiyatil buzaqi fil masjid. Bab ini tegahan ataupun makruh meludah dalam masjid. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Yahya bin Sa'id bin Sufyan an Mansur an Rib'i bin Hirash عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك. Riwayat daripada Tariq bin Abdullah al-Muharibi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anda berada dalam sembahyang, jangan engkau meludah sebelah kanan engkau, disebabkan sebelah kanan engkau tu ada malaikat al-kiram yang mulia, malaikat yang catat amalan. Jadi menghormati dengan malaikat tu, jangan meludah di sebelah kanan. Walakin khalfaka, dan akan tetapi ludahlah. Kalau tidak dapat menahan, terpaksa kena ludah juga. Ludah bahagian belakang engkau, au tilqa'a shimalika, ataupun sebelah kiri engkau. Itu pun tengok dulu. Kalau di belakang ada orang, ludah dia pula. Sebelah kiri ada orang, tak elok pula. Kalau begitu, au tahta qadamikal yusra, di bawah tapak kakinya kiri. Jadi ini mengkhususkan dengan masjid-masjid hanya ada tempat sujud tu tanah pasir, boleh kamu ludah kita tu. Tidak kata masjid macam ni ada permaidani,
hadis ada kata ludah di bawah kaki kiri engkau, sedap-sedap kita ludah, nanti orang marah. Jadi kalau tak tahan, boleh kita sediakan tuala ludah di situ. Itu satu cara untuk mengelak daripada fitnah. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Ibn Umar wa Anas wa Abi Hurairah qala Abu Isa hadithu tariqin hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilmi, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama. Jadi Imam Tirmizi sentiasa bawa jumlah seperti ini dalam banyak bab. Maksudnya hadis yang dia riwayat itu ada saja ulama dari kalangan sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, mereka beramal dengan hadis yang dia riwayat ini. Wa sami'tul Jaruda yaqulu, Imam Tirmizi kata, aku dengar Jarud Syekhut Tirmizi, dia kata sami'tu Waqi'an yaqulu, aku dengar Waqi' ibn al-Jarrah kata. Waqi' ibn al-Jarrah ni anak murid Imam Abu Hanifah, tu guru Imam Syafi'i. Lam yakzib Rib'i ibnu Hirashin fil Islami kazbatan. Rib'i bin Hirash dalam sanad hadis bab riwayat daripada Tariq bin Abdullah al-Muharibi, Mansur yang riwayat daripada dia tu Rib'i itu. Waqi' ibn al-Jarrah buat pengakuan, dia kata dia tu tidak pernah bohong satu pembohongan pun dalam Islam. Semasa dia dah ada dalam Islam, dah masuk Islam dalam keadaan dia Muslim, sebagai seorang Muslim, tak pernah dia bohong. Maksudnya Imam Tirmizi di sini mengesahkan ataupun menegaskan siqahnya Rib'i bin Hirash tu. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi kata, asbatu ahli al-Kufati Mansur bin al-Mu'tamir. Mansur yang riwayat daripada Rib'i juga dianggap rawi yang teguh. Asbatu ahli al-Kufah Abdurrahman bin Mahdi, Imamul Jarhi wa Ta'dil, dia juga kata Mansur bin al-Mu'tamir tu asbat, orang paling sabat, orang paling teguh dalam bidang ilmu hadis dari kalangan Ahlul Kufah, penduduk Kufah. Ahlul Kufah maksud di sini Abu Hanifah wa man tabi'ahu, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia, digelar Ahlul Kufah dalam kitab Sunan Tirmizi. Jadi di kalangan Ahlul Kufah pengikut Imam Abu Hanifah, Mansur bin Mu'tamir ni dianggap seorang rawi siqah lagi sabat. Haddatsana Qutaibah akhbarana Abu Awanata an Qatadah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'atun. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid dikira satu dosa. Wa kafaratuha, dan kafarah penghapus bagi khati'ah dosa itu adalah dafnuha, tanam ludah tu. Maksudnya kalau ludah di atas tanah pasir yang sedang semayang tu sudah ludah, ataupun ludah dalam masjid yang ada tanah pasir di bawah tu,
itu juga dianggap dosa. Nak hapuskan dosa yang dah dilakukan itu caranya tanam apa nama ludah tu. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun babun fi sajdati fi idza as-samaa'u syaqqat wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bab berkenaan dengan sajdah tilawah ada pada surah idza as-samaa'u syaqqat dan juga surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال riwayat daripada Abu Hurairah dia kata sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qira' bismi rabbika wa idza as-samaa'u syaqqat. Kami sujud, yakni sajdatut tilawah, sujud tilawah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga idza as-samaa'u syaqqat. Pada dua surah itu ada sujud tilawah. حدثنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل الحديث المتقدم. Semakna dengan hadis bab tadi. Ada juga satu sanad lagi riwayat sama, sanad daripada Qutaibah juga yang bezanya Sufyan bin Uyainah dalam sanad pertama riwayat daripada Ayub bin Musa, dalam sanad di bawah tu Sufyan bin Uyainah riwayat daripada Yahya bin Sa'id. Jadi sanad lain tapi hadis sama. Dalam istilah Imam Tirmizi kita akan jumpa terkadang mislahu, terkadang nahwahu. Cara Imam Tirmizi di situ ialah dia setelah dia kemuka satu hadis sebagai hadis bab, dia akan bawa sanad lain sebagai menyokong kepada hadis bab tu, dan dia tidak akan tulis lagi hadis bagi sanad yang kedua yang menjadi penyokong bagi sanad dulu. Sebab tak tulis dah hadis tu, satu takut jadi panjang kitab, yang kedua hadis tu sama dengan hadis yang dah sebut atas tadi, cuma bezanya istilah mislahu dengan nahwahu ada beza sedikit di sisi imam-imam hadis. Istilah seperti ini biasanya Imam Bukhari juga guna dalam kitab Bukhari, Imam Muslim guna, imam-imam hadis selalunya mereka guna dua istilah ni, mislahu, nahwahu. Tapi kita kena faham di situ, bila tulis mislahu maksudnya hadis yang tidak tulis pada sanad kemudian itu semakna dengan hadis yang dah tulis pada sanad hadis dulu, makna sama dan juga lafaz hadis pun sama. Kalau makna pun sama dua tu, lafaz hadis pun sama, biasanya muhaddisin tulis mislahu. Kalau hadis yang kemudian tidak tulis tu makna sama dengan hadis yang dah tulis di atas, lafaz hadis tu agak berbeza. Kalau begitu imam-imam hadis akan tulis nahwahu.
itu istilah itu kita perlu faham. Wa fil hadisi arba'atum min at-tabi'in ba'duhum an ba'din. Wa fil hadisi ay wa fi isnadil hadis, dalam sanad hadis itu rawi hadis ada 4 orang, semuanya 4 orang tu tabi'i sama tabi'i, setengah daripada mereka riwayat daripada sesetengah itu mula daripada Yahya bin Sa'id sampai Abu Bakr bin Abdurrahman. Dalam sanad yang kedua, haddatsana Qutaibah akhbarana Sufyanu an Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id tabi'i, Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm tabi'i, Umar bin Abdul Aziz tabi'i, Abu Bakr ibn Abdurrahman iaitu juga tabi'i, 4 orang. Jadi juga tabi'i sama tabi'i riwayat mai daripada Abu Hurairah. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi kata, hadis Abi Hurairah hadisun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda aksari ahli al-ilm yarawna as-sujuda fi idza as-sama'u inshaqqat wa qra' bismi rabbik. Hadis Abu Hurairah hadis hasan lagi sahih, beramal menurut maksud hadis ni di sisi kebanyakan ulama. Mereka menganggap ada sujud sajdah tilawah pada surah Idza as-sama'u inshaqqat dan Iqra' bismi rabbik. Babun ma jaa'a fi as-sajdati fi an-najmi. Bab datang berkenaan dengan sajdah tilawah ada pada surah An-Najm. Haddatsana Harun bin Abdullah al-Bazzaz akhbarana Abdus Samad bin Abdul Waris akhbarana Abi an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, yani An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surah An-Najm. Wal muslimun, kaum muslimin semayang bersama dengan Rasulullah SAW juga sujud bersama, sujud tilawah. Wal musyrikun wal jinnu wal insu, dan musyrikun yang ada di sekitar Kaabah ketika itu, jin termasuk insan semua turut sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan kisah ni, muhaddisin kata ini surah ini turun ketika Rasulullah SAW ada di Mekah dan berlaku sujud tilawah pada surah An-Najm ketika itu di Masjidil Haram, dan itulah awal sajdah, sajdah pertama sekali, ayat sajdah pertama sekali turun. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sujud, kaum musyrikin yang ada di situ juga turut sujud bersama. Cuma bezanya kaum muslimin sujud sajdah tilawah, kaum musyrikin mereka sujud berhala-berhala mereka yang sentiasa mereka duduk sujud tu. Jadi ramai Rasulullah SAW dan kaum muslimin dah sujud, mereka ada di sekitar tu. Kalau mereka tak sujud, mereka anggap tidak elok, jadi mereka juga turut sujud bersama. Bukan kata mereka ketika itu dah beriman dengan Rasulullah SAW, Al-Quran, turut semayang, turut sujud bersama, tidak maksud itu. Ataupun sesetengah muhaddisin kata tidak sengaja, mereka juga terikut-ikut sujud begitu ketika itu.
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, ghairihim tu ghairi ashabin Nabi, yaitu tabi'i, tidak ada sajdah tilawah pada surah-surah mufassal, tiwal mufassal seperti surah An-Najm ini, tidak ada sajdah tilawah. Itu pandangan daripada sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'in. Wa huwa qaulu Malik bin Anas, dan ia adalah pendapat Imam Malik. Jadi pendapat Imam Malik juga sama, tidak ada sajdah tilawah pada surah An-Najm. Wal qaulul awwalu asahhu, Imam Tirmizi kata pendapat pertama, yaitu ada sujud tilawah pada surah An-Najm itu, pendapat itu terlebih sahih ataupun terlebih rajih daripada pendapat yang kata tidak ada sajdah pada surah An-Najm itu. Wa bihi yaqulu Sauri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, yang kata ada sujud tilawah pada surah An-Najm itu pendapat Imam Sufyan Sauri, Abdullah bin Mubarak, tabi'i kibar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim Ishaq Rahway. Babu ma jaa man lam yasjud fihi ay fi an-najmi, bab berkenaan dengan mereka yang tidak sujud tilawah pada surah An-Najm. Haddatsana Yahya bin Musa akhbarana Waqi'un an ibn Abi Zi'b an Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Atha bin Yasar an Zaid bin Sabit qala, riwayat daripada Zaid bin Sabit, dia kata qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Zaid bin Sabit kata, aku baca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud padanya pada ketika dia dengar ayatus sajdah yang ada di dalam surah An-Najm itu. Jadi itu menjadi dalil bagi mereka yang kata pada surah-surah mufassal tidak ada sajdah seperti Imam Malik dan sebagainya. Jadi dalil bagi mereka dan bagi mereka imam-imam yang kata ada sajdah pada surah An-Najm itu, mereka takwil maksud hadis ni, katanya mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak sujud selalu, kemudian daripada itu ada buat sujud tilawah. Jadi sebab tu Zaid bin Sabit dia riwayat kata apa yang dia tahu semasa dia baca Nabi SAW tidak sujud selalu itu yang dia riwayat. Itu tawil daripada ulama yang sabitkan sujud tilawah pada surah An-Najm itu. Qala Abu Isa hadis Zaid bin Sabit hadithun hasanun sahihun wa ta'awwala ba'du ahli ilmi. Sebahagian ulama mereka takwil maksud hadis ni,
yang kata Rasulullah SAW tidak sujud tilawah pada surah An-Najm itu, mereka ambil maksud lain, yaitu hadzal haditha ta'awwala hadzal haditha. Sebahagian ulama ta'wil, mengambil makna lain selain daripada makna zahir bagi hadis ini. Faqala, ulama itu kata, innama tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sujuda, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan sujud, yakni tidak sujud ketika itu. Lianna Zaid bin Thabit hina qara'a falam yasjud, lam yasjud an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika itu Zaid bin Thabit yang baca surah An-Najm itu sendiri, ketika dia baca surah itu tidak sujud tilawah. Jadi yang baca itu sendiri tidak sujud, jadi Nabi SAW pun tidak sujud. Itu ta'wil daripada sesetengah ulama. Sebab apa Rasulullah SAW tidak sajdah tilawah ketika itu? Sebabnya mengikut ta'wil itu. Wa qalu as-sajdatu wajibatun ala man sami'aha wa lam yurakhisu fi tarkiha. Ada sebahagian ulama kata sajdah tilawah itu wajib di atas orang dengar ayatus sajdah itu, dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan sajdah tilawah itu. Wa qalu in sami'a ar-rajulu wa huwa ala ghairi wudu'in fa idza tawadda'a sajada. Sebab tu sebahagian ulama yang kata wajib ni bagi orang yang dengar sajdatul tilawah tu, mereka kata sekiranya seseorang dengar ayatul sajdah masa dia dengar tu dalam keadaan tidak berwudu, maka apabila dia wudu dia mesti sujud tilawah tu. Wa huwa qaulu Sufyana wa ahli al-Kufah. Itu pendapat daripada Sufyan Tsauri dan juga dapat daripada Ahlul Kufah. Ahlul Kufah ni siapa? Abu Hanifah wa man ma'ahu. Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia tu digelar Ahlul Kufah. Sebab apa Ahlul Kufah? Imam Tirmizi, imam lain, pendapat imam lain apabila dia kemuka, dia sebut nama Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Malik dan sebagainya, Sufyan Tsauri. Tapi bila kemuka pandangan Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia, dia tidak sebut nama Imam Abu Hanifah, dia sebut Ahlul Kufah. Sebab apa? Imam Tirmizi tak mau sebut nama Imam Abu Hanifah tu, marahkah ataupun ada dengki apa-apa dengan Imam Abu Hanifah? Tidak macam tu. Itu dulu pun dah saya bagi tahu. Sebab apa Imam Tirmizi sebut Ahlul Kufah dengan Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia tanpa menyebut nama Imam Abu Hanifah. Ingat lagi? Kau kena ulang. Dah lupa. Jadi sebabnya Imam Tirmizi buat begitu. Keputusan ijtihad daripada imam-imam mazhab tu sampai kepada Imam Tirmizi dengan dua cara. Keputusan ijtihad daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ijtihad daripada imam-imam mazhab tu sampai kepada Imam Tirmizi dengan dua cara. Satu dengan cara sanad
bersambung. Daripada imam mazhab tu, murid-murid dia riwayat mai ijtihad imam tu sampai Imam Tirmizi dengan sanad bersambung. Ada pula ijtihad imam yang riwayat mai seorang demi seorang sampai mai kepada Imam Tirmizi dengan cara sanad tidak bersambung. Sama seperti hadis, ada juga sanad bersambung, sanad terputus. Jadi ijtihad imam tu kalau sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad bersambung, bila nak kemuka ijtihad imam tu, Imam Tirmizi akan tulis nama imam tu. Yang tidak sampai dengan sanad bersambung tu, bila Imam Tirmizi nak kemuka ijtihad imam tu, dia tidak akan sebut nama imam tu. Jadi daripada Ahlul Kufah ada Imam Tirmizi sebut nama Imam Syafi'i ni, kita dapat faham daripada situ yang Imam Tirmizi sebut nama Imam Syafi'i, Malik, Ahmad ni, semua ni ijtihad daripada imam-imam tu sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad muttasil, sanad bersambung. Ijtihad daripada Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia sampai juga kepada Imam Tirmizi, tapi sanad tidak bersambung. Sebab tu Imam Tirmizi tidak sebut nama, hanya isyarat dengan Ahlul Kufah. Wabihi yaqulu Ishaq wa qala ba'du ahli al-ilmi innama as-sajdatu ala man arada an yasjuda fiha wal tamasa fadlaha. Setengah ulama kata sajdah tilawah ni hanya menjadi wajib ke atas mereka yang hendak sujud padanya, pada sajdah tilawah tu, dan hendak mencari kelebihan sujud tilawah tu. Warakhasu fi tarkiha qalu in arada zalika, dan mereka mengharuskan, melonggarkan pada meninggalkan sajdah tilawah itu jika orang itu menghendaki itu. Maksudnya orang itu menghendaki mau tinggalkan sajdah tilawah itu, tidak buat, tidak mengapa. Jadi daripada situ a'immah yang anggap begitu, mereka anggap sajdatul tilawah ni hanya satu amalan sunnah. Bagi mereka yang hendak lakukan boleh buat, tak maupun tanpa, tidak wajib. Wahtaju bil hadithil marfu', dan mereka berhujjah dengan hadis marfu', yaitu hadis Zaid bin Thabit tadi. Qala qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud. Aku baca surah An-Najm di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Faqalu law kanat as-sajdatu wajibatan, mereka ulama yang mengharuskan nak sujud pun boleh, tidak sujud pun tak apa tu, mereka berhujjah dan kata seandainya sajdah tilawah itu wajib, lam yatrukin Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan hatta kana yasjudu wa yasjudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kata wajib sajdah tilawah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan Zaid bin Thabit itu, dia akan suruh sujud tilawah sehingga Zaid bin Thabit itu sajdah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sajdah, sajdatul tilawah itu. Jadi berdasarkan riwayat Zaid bin Thabit yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak sujud, dia pun tidak sujud, itu menjadi dalil bagi a'immah yang kata sajdatul tilawah itu adalah satu amalan sunnah, tidak wajib.
bagi mereka yang hendak sujud, mau cari pahala sajdatut tilawah tu, mau sujud boleh. Kalau tidak menghendaki semua tu, tak sujud pun tak apa. Itu a'immah yang kata tidak wajib. Mereka kemuka dalil begitu. Wahtajju bihadisi Umara annahu qara'a sajdatan 'ala al-minbari fanazala fasajada. Dan juga mereka yang mewajibkan sajdah tilawah tu, mereka pula berhujjah dengan hadis Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar baca ayat sajdah di atas mimbar, kemudian dia turun sujud tilawah tu, summa qara'aha fil jum'atin saniyatin. Kemudian Sayyidina Umar baca pula ayat sajdah tu pada Jumaat yang kedua, Jumaat berikutnya. Fatahayya'an nasu lis-sujudi, orang ramai dah pun siap sedia untuk sujud, sebab Jumaat dulu dia dah sujud, turun daripada mimbar sujud tilawah. Jadi ketika tu Sayyidina Umar tidak sujud pula. Faqala innaha lam tuktab alaina illa anna sya'a. Sayyidina Umar kata, hanya sajdatut tilawah tu tidak difardukan ke atas kami, kecuali kami menghendaki. Kalau kami mau sujud boleh, tak sujud tak apa. Walam yasjud, ketika tu Sayyidina Umar tidak sujud, walam yasjudu, dan juga orang ramai tidak sujud juga. Jadi maksudnya ini juga hujjah dalil bagi mereka yang mengharuskan sujud tilawah dan tidak anggap wajib. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila hadha wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad. Sebahagian ulama mereka berpegang dengan dalil ini. Itu pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sisi Imam Abu Hanifah, sajdah tilawah itu wajib. Orang dengar ayat sajdah itu juga wajib sujud tilawah itu. Kalau ketika dengar tu tidak ada wudu, bila dia ambil air semayang tu mesti sujud juga sajdatut tilawah tu. Itu pendapat ataupun ijtihad Imam Abu Hanifah. Babu ma jaa fi sajdati fi sad. InsyaAllah sambung minggu depan. InsyaAllah kita baca Bukhari. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.